Kalau masakan tak jadi pun tak apa. Boleh post dalam grup Facebook masak apa tak jadi hari ini. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi, apa khabar semua? Saya harap saudara-saudari sihat walafiat dan sentiasa berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Karim kepada semua umat Islam. Esok adalah hari pertama kita berpuasa. Jadi malam ini kita mulakan ibadat puasa kita dengan bertarawih, niat berpuasa untuk esok hari, dan awal pagi esok kita semua bangun untuk bersahur sebelum masuknya waktu imsak. Ibadah puasa adalah satu ibadah yang istimewa. Ia satu ibadat yang kita lakukan tanpa sesiapa pun mengetahui kita sebenarnya sedang beribadat kepada Allah. Tidak seperti ibadat lain yang boleh dilihat dengan nyata daripada segi perbuatan. Ibadat puasa tidak boleh dilihat. Kita sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga serta tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Hanya diri kita dan Allah sahaja mengetahui yang kita sebenarnya sedang berpuasa. Kita berpuasa kerana kita bertakwa pada Allah, bukan untuk menunjuk pada sesiapa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran Karim, ibadat puasa diwajibkan ke atas umat Islam agar kita semua bertakwa kepadanya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Artinya orang yang berpuasa adalah orang yang ikhlas beribadat hanya kerana Allah. Dan mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman dan bertakwa kepadanya. Bulan Ramadan ini adalah juga satu bulan yang mulia bagi umat Islam. Di awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, dan akhirnya pelepasan daripada azab neraka. Kerana itu umat Islam di seluruh dunia menyambut ketibaan bulan Ramadan ini dengan penuh pengharapan untuk melalui satu perjalanan kerohanian yang amat bermakna. Selain berpuasa, kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Kita membaca Al-Quran, mendirikan solat tarawih, qiyamul lail, bersedekah pada fakir miskin, dan melakukan amal kebajikan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mempereratkan hubungan sesama manusia. Dengan kata lain, Ramadan adalah satu bulan di mana kita berjihad melawan hawa nafsu, menyucikan jiwa dan mengharapkan keredaan Allah. Di hujung Ramadan, kita bebas daripada dosa dan meraihkan kemenangan. Saudara-saudari yang saya kasihi, Ramadan kali ini tidak kurang istimewanya. Malah, bagi saya, ia lebih istimewa buat kita semua. Sejak lebih sebulan yang lalu, kita berjihad melawan COVID-19.
Seperti mana ibadat puasa, kita dikendaki berjihad melawan hawa nafsu. Kita lalui satu tempoh yang banyak menguji kesabaran dan daya ketahanan kita. Kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang kita suka. Kita tak keluar berjalan-jalan. Kita tidak menonton wayang bersama kawan-kawan. Kita tak pergi melancong. Kita tak makan di restoran kesukaan kita. Dan bagi yang minat bersukan, mungkin dah lama anda tak main bola, tak main badminton, tak main bowling, tak berjoging, tak kayuh basikal. Anda cuma duduk di rumah saja. Ini satu jihad dan satu pengorbanan yang cukup besar. Tetapi pengorbanan yang anda lakukan ini telah membuahkan hasil. Pertamanya, anda dan keluarga terselamat daripada jangkitan COVID-19. Keduanya, anda juga menyelamatkan orang lain daripada terkena jangkitan. Ketiganya, anda semua menyumbang kepada usaha membendung penularan wabak COVID-19 dalam masyarakat dan negara kita. Hari ini, kes-kes baru COVID-19 telah berkurangan dengan ketara. Daripada ratusan kes baru setiap hari di awal Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kerana kes-kes baru telah menurun kepada puluhan kes sahaja. InsyaAllah dengan usaha-usaha yang sedang giat dilakukan oleh para frontliners kita dan disiplin anda semua mematuhi PKP, kita akan dapat mengurangkan lagi kes-kes baru COVID-19 ke tahap yang paling minima dan membendung sepenuhnya penularan wabak ini. Kita juga bersyukur kerana jumlah pesakit COVID-19 yang telah sembuh meningkat dengan ketara. Seramai 3,542 pesakit COVID-19 atau 63.2% daripada keseluruhan pesakit telah pun sembuh setakat ini. Saya harap dengan rawatan yang diberikan dan doa kita semua, maka lebih ramai pesakit COVID-19 akan sembuh dan dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Sekali lagi kita bersyukur kerana negara kita merupakan antara negara yang mencatatkan kadar kesembuhan yang tertinggi di dunia. Dengan penurunan kes COVID-19 yang ketara ini, dan kita harap trend ini akan berterusan, kerajaan telah memutuskan untuk memberikan sedikit kelonggaran. Saya ulang, sedikit kelonggaran, bukan terlalu longgar. Pertamanya, pelajar-pelajar yang masih berada di kampus, yang mana di peringkat awal dahulu mereka tak dibenarkan pulang kerana keadaan masih belum menentu dan kita nak pastikan mereka ini selamat, insya-Allah boleh pulang ke rumah masing-masing sedikit masa lagi. Proses untuk membawa pelajar-pelajar ini pulang sedang pun dirancang oleh kerajaan dengan nasihat Kementerian Kesihatan. Jumlah pelajar yang terlibat adalah besar, iaitu hampir 100,000 orang. Jadi kita mesti rancang pergerakan mereka ini dengan teliti untuk pastikan ianya teratur dan tidak menyebabkan risiko jangkitan. Dan sebelum mereka ini dibenarkan pulang, semua pelajar ini akan dipastikan benar-benar sihat dan tidak mempunyai gejala COVID-19. Pada anak-anak kita yang berada di kampus, insya-Allah dalam tempoh yang tak berapa lama lagi, anda semua boleh pulanglah ke pangkuan keluarga masing-masing. Butiran terperinci mengenai pergerakan pulang ini akan diumumkan oleh kerajaan dalam masa yang terdekat. Jadi kepada ibu bapa
sabar dulu. Beri sedikit masa pada pihak kementerian yang berkaitan untuk menguruskan perkara ini. Saya tahu anda semua agak rindukan anak masing-masing. InsyaAllah dalam sedikit masa lagi, anak-anak anda dah boleh berada di rumah. Yang penting mereka semua boleh pulang dengan selamat. Keduanya, bagi anda yang berada di kampung ataupun di tempat lain dan hendak balik semula ke rumah masing-masing, kerajaan sedang pun menimbang untuk memberikan kebenaran 1 kali perjalanan bagi tujuan ini. Kebenaran ini hanya diberikan pada mereka yang terperangkap di kampung atau di tempat lain sebelum kerajaan melaksanakan PKP yang pertama. Dan pergerakan ini tentunya akan melibatkan jumlah yang besar. Dan oleh itu kerajaan sedang mengumpul data dan mengkaji kaedah yang terbaik untuk mengatur pergerakan saudara-saudari semua. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, mereka yang terlibat boleh mendaftar secara online di aplikasi yang disediakan oleh PDRM atau membuat temujanji untuk hadir ke Balai Polis bagi tujuan membuat pendaftaran. Adalah penting untuk pihak polis mengatur perjalanan saudara-saudari supaya tidak berlaku kesesakan di jalan raya atau di hentian-hentian di lebuh raya. Anda juga perlu pastikan anda sihat dan tidak mempunyai apa-apa gejala sebelum memulakan perjalanan. Butiran terperinci mengenai perkara ini akan diumumkan oleh kerajaan dalam masa yang terdekat. Ini adalah sedikit kelonggaran yang diberikan setakat hari ini. Saya ulang lagi, sedikit kelonggaran, bukan terlalu longgar. Pelaksanaan kedua-dua langkah ini juga akan dipastikan teratur dan tidak menjejaskan usaha kita memerangi COVID-19. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, berdasarkan data-data yang dibentangkan kepada saya oleh Kementerian Kesihatan, saya dapati bahawa usaha-usaha untuk membendung wabak COVID-19 masih perlu diteruskan. Walaupun angka-angka menunjukkan perkembangan yang positif, langkah-langkah yang kita ambil hendaklah diteruskan sampai ke satu masa di mana kita yakin wabak COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya. Sehubungan itu, saya ingin mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijangka berakhir pada 28 April 2020 akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu sehingga 12 Mei 2020. Dalam tempoh ini, kerajaan akan menilai data-data terkini yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan untuk menentukan langkah-langkah seterusnya. Saya tidak menolak juga kemungkinan bahawa PKP akan dilanjutkan lagi selepas ini. Dan ini bermakna saudara-saudari mungkin tidak boleh menyambut Hari Raya di kampung seperti biasa. Saudara-saudari masih tidak boleh bekerja, kecuali bagi mereka yang bekerja dalam sektor yang dibenarkan. Perniagaan juga masih belum boleh dibuka sepenuhnya. Walau bagaimanapun, jika kes-kes COVID-19 ini terus mencatatkan penurunan yang ketara, maka kerajaan berkemungkinan akan melonggarkan kawalan pergerakan secara bertahap dalam beberapa sektor, termasuk sektor sosial. Ini untuk membolehkan saudara-saudari menjalani kehidupan yang lebih selesa. Majlis Keselamatan Negara sedang merangka satu pelan yang menyeluruh mengenai perkara ini. Dengan kemungkinan pelanjutan tempoh PKP, kerajaan sedang mengkaji kaedah untuk memulihkan ekonomi atau revive the economy secara bertahap. Ini termasuk merangka pelan pemulihan ekonomi jangka pendek dan sederhana bagi memastikan aktiviti ekonomi dapat dibangkitkan semula
dengan pantas selepas tempoh PKP ini berakhir. Sehubungan itu, saya telah mengarahkan Kementerian Keuangan dan Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk merangka pelan pemulihan ekonomi jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang yang menyeluruh. Tumpuan pada masa ini adalah untuk mengenal pasti langkah dan inisiatif yang akan merancakkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan sederhana serta mendorong keyakinan rakyat dan pelabur untuk menjana semula ekonomi negara kita. Antara inisiatif yang sedang dirangka ialah membina keupayaan dan kemahiran rakyat, menggalakkan perbelanjaan domestik, meningkatkan daya tahan industri termasuk PKS, serta memupuk persekitaran pelaburan yang lebih positif untuk masa hadapan. Saya tahu persoalan yang sedang bermain di fikiran saudara-saudari pada masa ini ialah bilakah saudara-saudari boleh kembali bekerja atau kembali memulakan perniagaan atau operasi syarikat masing-masing. Saya ingin memberikan sedikit bayangan. Walaupun PKP ini mungkin akan dilanjutkan lagi selepas ini, syarikat-syarikat dalam sektor-sektor tertentu akan dibenarkan beroperasi, tertakluk pada pematuhan syarat yang mementingkan keselamatan pekerja, penjarakan sosial dan kebersihan tempat bekerja. Pada masa ini pun beberapa sektor ekonomi telah dibuka dan selepas ini kerajaan akan menimbang untuk membuka beberapa sektor dan subsektor yang lain tertakluk kepada syarat-syarat yang ketat. Inilah untuk menjamin syarikat terus berdaya saing dan para pekerja dapat terus bekerja dalam persekitaran yang selamat. Garis panduan serta syarat-syarat yang terperinci akan diberikan kepada para pelabur dan sektor korporat untuk memulakan operasi syarikat masing-masing. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita akan menang. Yang penting ialah jihad dan istiqamah. Jihad dan istiqamah. Dan sempena bulan Ramadan yang mulia ini, tingkatkan jihad kita untuk memerangi COVID-19. Teruslah istiqamah dengan usaha kita ini. Tak mengapalah Ramadan kali ini kita tak dapat pergi ke bazar Ramadan, tak dapat makan nasi biryani, murtabak ataupun juadah kuih-muih yang kita suka. Yang penting kita selamat daripada wabak COVID-19 ini. Kita lihat secara positif. Mungkin inilah peluang yang Allah berikan pada kita untuk mengamalkan sebenar-benar ibadah puasa. Kita berbuka puasa dan bersahur sekadarnya. Makan masakan isteri kita dan tidak membazir. Kalau masakan tak jadi pun tak apa. Boleh post dalam grup Facebook masak apa tak jadi hari ini. Tak mengapalah. Kita tak dapat mendirikan solat tarawih secara berjemaah di masjid. Mungkin inilah juga peluang yang Allah SWT berikan pada kita untuk berjemaah bersama keluarga di rumah. Jika tidak sekarang, bila lagi kita jadi imam, anak dan isteri kita jadi makmum. Dan insya-Allah ganjaran pahala dan barakah yang kita terima tidak kurang besarnya. Apa yang penting kita lalui jihad ini bersama-sama. Seperti bulan Ramadan, di akhirnya adalah kemenangan buat kita semua dalam melawan hawa nafsu kita. Kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di akhir jihad kita melawan COVID-19, kita juga akan diberikan kemenangan, kesihatan dan keselamatan daripada wabak penyakit ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang mulia ini akan membawa rahmat pada kita semua. Banyakkanlah berdoa kepada Allah, mohon pertolongan daripadanya
InsyaAllah kita semua akan dilindungi daripada sebarang musibah. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada frontliners yang akan berpuasa dalam keadaan menjalankan tugas, saya harap anda terus tabah. InsyaAllah permohonan anda semua akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan seisi keluarga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Karim pada semua umat Islam di negara ini dan di mana jua anda berada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.